Parti Keadilan memang ada program agama, tapi kalau dibandingkan dengan amanah, mana lagi banyak lah. Sebenarnya Dr. Mujahid nak angkat wacana Rahmat Sekalian Alam sebagai polisi negara pun agak susah sebab peringkat awal Tun Dr. Mahathir tak nak terima sebenarnya. Tun Dr. Mahathir bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, dia agak tak berapa cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton di Nextstep TV dan juga di Nextstep Malaysia yang bersama kami pada malam ini untuk edisi Berani Jawab untuk kali ini. Dan malam ini kita akan menampilkan seorang panel yang tidak asing lagi dalam dunia politik Malaysia dengan pelbagai pandangan dan juga respon yang pernah beliau berikan sama ada di media sosial dan juga media-media utama. Jadi malam ini kita akan bersama dengan Ustaz Wan Hussein yang merupakan ahli PKR dan juga pendakwa bebas yang akan mengupas tentang satu isu yang saya rasa ramai di antara anda para penonton yang ingin beliau menjawab dalam segmen Berani Jawab untuk malam ini. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz ya? Sihat dan khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, apapun sebelum itu kami di Nextstep mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada Ustaz. Kullu amin wa antum bi khair insya-Allah. Ustaz, kalau kita lihat dan kita mendengar sebelum ini GTA ada membuat dakwaan bahawa mengatakan bahawa gagasan rahmah yang dibawa oleh kerajaan Madani pada ketika ini ataupun kerajaan perpaduan pada hari ini dikatakan telah mengambil idea yang telah diperkenalkan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir sebelum ini, dan ia bukanlah satu cetusan idea daripada kerajaan Madani itu sendiri. Apa komen awal Ustaz untuk dakwaan ini? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Allah. Terima kasihlah sebab nak berbual bicara pada malam ni insya-Allah. Baik. Cuma yang bila bangkit dengan soalan berkenaan dengan rahmah dan dakwaan daripada kawan GTA tu, saya rasa ada 2-3 sebab lah mungkin kenapa pihak GTA mengatakan sebegitulah. Yang pertamanya mungkin mereka bercakap ni kerana mungkin mereka tak tahu, tidak ada maklumat, ataupun mungkin mereka ada maklumat tetapi di sebalik statement itu ada agenda tersendirilah. Kita pun tahu macam mana hubungan politik antara Tun Dr. Mahathir bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Dia agak tak berapa cantik, bukan baru, bahkan dah lama. Hari itu ada berkawan sekejap dan kita pun percaya bahawasanya berkawan sekejap itu mempunyai 1001 agenda lah. Dan maka disebabkan itulah kerajaan itu 22 bulan dan kemudian diambil peluang oleh pihak Perikatan Nasional. Kemudian alhamdulillah lah Pakatan ambil balik kerajaan. Okey, cuma pada kali ini agak menarik, ada beberapa terma ataupun satu slogan yang telah popular sebenarnya kita kena terimalah hakikat bahawasanya slogan itu datang daripada pihak Parti Amanah lah. Dan saya percaya dan saya tengok sebenarnya Parti Keadilan pun tidak pernah claim datang daripada mereka sebenarnya. EDAP lah yang memang orang akui benda tu boleh dikatakan satu perkara yang umumnya mengetahui itu datang daripada Parti Amanah. Cumanya saya pelik kenapa pihak GTA mendakwa datang daripada mereka pula kan. Lepas tu menafikan Pak Tuan Anwar Ibrahim, padahal Anwar Ibrahim pun tak pernah mengaku pun tu dia punya. Dia tak pernah claim pun. Jadi dia meraihkan apabila kawan-kawan dalam Parti Keadilan dengan Parti Amanah berkawan dalam Pakatan Harapan. Jadi bila kawan-kawan daripada Parti Amanah angkat, ya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dia sambut je lah. Yalah, itu kaedah dalam kita berkawan kan. Cuma GTA dia cuba nak claim lah dan menafikan Pak Tuan Anwar Ibrahim dan terlalu mengangkat kononnya itu datang daripada Anwar Ibrahim. Okey. Latarnya agak panjang sebenarnya. Mungkin saya ada soalan kedua ketiga nanti saya akan cerita latar sejujurnya sejarah politik dan juga sejarah idea itu dikemukakan dalam tradisi orang Islam gitu. Okey, mungkin Ustaz boleh teruskan dengan apa itu yang dikatakan rahmah sebelum ini. Saya yakin ramai di antara kita sebagai orang Islam insya-Allah, tetapi ramai juga di antara kita yang tidak memahami asal usul perkataan itu. Rahmah itu kenapa digunakan dalam istilah kerajaan sebelum ini walaupun sebelum kerajaan perpaduan diwujudkan dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh teruskan. Silakan. Ya, sebenarnya dari sudut sejarah, perkataan rahmat sekalian alam ni kita tahulah benda tu memang ada dalam Al-Quran. Merujuk kepada punca Nabi Muhammad SAW tu diutuskan lah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah
kami, kata Allah Ta'ala, mengutuskan Rasul itu, Nabi Muhammad itu, kecuali untuk membawa rahmat sekalian alam. Itu asas bagi cerita besar rahmat. Dia bermula daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Lepas tu kalau kita tengok daripada sudut konteks Nabi Muhammad SAW pula, kenapa itu dikemukakan, kenapa Nabi Muhammad itu didatangkan pada ketika itu, kerana pada masa tu tekanan terhadap orang-orang miskin yang dilakukan oleh golongan Quraisy itu agak kuat sebenarnya. Tekanan, makanya Nabi Muhammad SAW ni datang dia sebagai alternatif untuk bagaimana orang-orang miskin itu mendapat pembelaan. Itu antara asas daripada maksud di sebalik ayat itulah. Dan cuma wacana Al-Quran itu terlalu banyak, sebab Quran itu bukan rahmat sekalian alam dia ada konsep keadilannya, dia ada konsep ihsannya, macam-macam konsep dalam Al-Quran yang kalau kita baca dia tidak dikeluarkan, makanya kita hanya baca je. Tapi kalau dikeluarkan kita akan satu persatu, mungkin banyak konsep-konsep yang kita boleh keluarkan. Cumanya masalah besar dalam sejarah orang Islam adalah kita kena baca dari sejarahnya agak panjang. Mungkin kita tak akan cerita sejarah daripada zaman Nabi, zaman Abu Bakar, itu mungkin terlalu lama. Dan kalau kita nak bincangkan, itu memang mengambil masa yang begitu lama. Cuma yang kita nak ambilnya adalah mungkin dalam fasa era kita lah. Era kita ni dalam maksud mungkin saya boleh letak adalah apabila orang Islam itu dalam sejarah dinastinya telah jatuh. Tahun 1924 kita tahu Osmaniyah Turki adalah dinasti Islam yang terakhir jatuh. Jadi naik pemerintahan sekularisme yang tokohnya namanya Mustafa Kemal Atatürk. Jadi di situ tu ada wujud perlawanan. Jadi perlawanan antara golongan Islamis, kita namakan sebagai Islamism lah. Sebab dia ada beza antara Muslim dan Islamism. Islamism ni adalah golongan yang mengangkat wacana-wacana tentang negara Islam. Jadi bermula tahun 1928, Hasan Al-Banna tu dia telah mengasaskan satu gerakan namanya Ikhwanul Muslimin. Dan antara agenda besarnya adalah macam mana kita nak kembalikan balik semangat negara Islam yang telah dijatuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Jadi sebenarnya kita pun mungkin orang Islam ni dia agak pesimis dengan apa disebut sebagai Mustafa Kemal Atatürk. Sebab sejarah orang Islam dengan Mustafa Kemal Atatürk ni bermula daripada pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, pemerintahan Osmaniyah itu yang ada beberapa problem-problem dalam pentadbiran. Antaranya adalah macam mana pemerintahnya begitu kaya, mewah, tetapi rakyatnya miskin dan lapar. Itu antara wacana besar. Sebab itu kalau kita baca dalam beberapa tulisan, kadang-kadang kita pun pelik yang kita ni ada sebilangan orang Islam tu melawan gila-gila pemikiran sekularisme Mustafa Kemal Atatürk, tiba-tiba Buya Hamka sokong. Dia apalah. Jadi pelik macam mana ulama seperti Buya Hamka tu boleh menyokong permulaan bagi gerakan Mustafa Kemal Atatürk tu kan. Jadi bermaksud kerajaan Turki pada masa itu pun bermasalah. Okey, jadi bila mungkin di situ pun agak panjang kalau saya nak uraikan, cuma saya akan tegaskan. Tetapi bila kita tengok rupa-rupanya pemikiran Islamism ni dia telah membawa kepada wacana-wacana yang agak tidak memberi kesan baik kepada orang Islam. Bahkan kadang-kadang dia nampak macam orang barat itu pula lebih baik daripada kita orang Islam. Dan memang realitinya berlaku. Macam kita boleh kata hari ni, kalau orang tanya pada kita, boleh tak sebutkan 10 negara yang paling kurang rasuah dalam dunia ni, ada tak dalam 10 itu adalah negara orang Islam? Susah nak jumpa tu. Tapi kalau kita kata dalam 10 negara itu, negara yang paling tinggi rasuah dalam 10 negara tu, ada tak negara Islam? Itu memang ada lah. Kan? Kita boleh senarai lah negara orang Islam yang terlibat dalam rasuah dan 10 negara yang paling tinggi rasuah. Tapi kalau 10 negara yang paling kurang rasuah negara Islam, susah tu. Kan? Maksudnya kita clear tau dalam konsep bernegara, orang Islam itu dengan semangat Islamism yang begitu lama 1928 yang diangkat itu, sebenarnya dia macam tak menampilkan satu yang baik kepada kita orang negara orang Islam. Bahkan orang barat macam lebih daripada kita tau. Jadi bila lebih, di sini mesti ada kekurangan tau. Apa masalah pada negara orang Islam? Apakah orang Islam itu tidak mengamalkan Al-Quran? Sedangkan Quran itu kita tahu dia rahmat sekalian alam, dia ihsan, kebaikan, kemanusiaan. Apa masalahnya kan? Orang bukan Islam, dia tidak ada tajuk kau makan rasuah itu masuk neraka walaupun orang kena undang-undang. Kita orang Islam ni bukan kena neraka, bukan kena. Tapi kenapa orang Islam tu masih lagi kuat dengan rasuahnya? Ini wacana-wacana yang menyebabkan tak selesai.
di kalangan orang Islam kan. Okey, ada pula satu lagi angle yang jadi masalah besarnya adalah bila cerita-cerita negara Islam itu dia punya pendefinisian dia agak agak eksklusif, tidak inklusif. Makanya di situ tu menyebabkan datang beberapa wacana-wacana yang cukup tak baik dan imej amat buruk kepada orang Islam, iaitu datang gerakan ekstremisme dan terorisme. Maka kita pun dengar lah, kalau di era tahun 1940-an dulu, ada orang tu namanya Soleh Siriah, ada orang tu namanya Soleh Siriah ni adalah jemaah Al-Hijrah wa Takfir dekat Mesir lah. Lepas tu ada orang nama Abdul Salam Farj kan. Itu antara pemikir-pemikir yang pergi buat konsep negara Islam di Mesir sehingga sampai satu tahap menganggap menyerang, membunuh kerajaan Mesir walaupun Islam, Anwar Sadat sebagai contoh, kita boleh bunuh. Ini bahaya tau, ini bahaya. Memang ada yang penggeraknya dan memang Anwar Sadat tu dibunuh oleh seorang tokoh yang terpengaruh dengan pemikiran negara Islam itu, yang diangkat oleh Soleh Siriah, yang diangkat oleh oleh Abdul Salam Farj itu. Antaranya ada orang nama Khalid Islam Buli contoh. Memang dia pergi bunuh, dia pergi tembak seorang askar pencen lah. Okey. Jadi maksudnya di sini dia tak cantik tau bagi imej Islam. Dia kalau begitu jauh meninggalkan kita kan. Dia hanya wacana-wacana remeh. Dan sebenarnya wacana-wacana remeh itu dia bukan semata-mata berlaku dekat Mesir, bukan sekadar berlaku dekat Algeria, bahkan dia berlaku kat negara kita sebenarnya, dekat Malaysia. Jadi di situ tu menyebabkan dah ada ulama-ulama dulu yang cuba nak counter benda macam tu. Kalau kita tengok dalam awal 70-an ada satu ulama namanya Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia tulis kitab lah, Al-Jihad fi Sabilillah Kaifa Numarisuhu wa Kaifa Nafhamu. Itu nama buku dia lah kan. Jadi dalam buku tu dia menjelaskan berkenaan dengan macam mana kita nak counter teroris. Makanya dia telah mengangkat satu tema besar, rahmat sekalian alam. Jadi saya lah sekadar pembacaan, saya jumpa yang tu pemula. Lepas tu kita nampak lah banyak lah. Jadi saya nampak kalau akademik, pemulanya saya punya pembacaan adalah Dr. Said Ramadan Al-Buti. Kalau kita tengok lanjutannya ada Syekh Dr. Abdul bin Bayyah, yang kita ingat masa 22 bulan Fatih Amanah melalui Dr. Mujahid berhubung terus dengan Syekh Abdul bin Bayyah, bawa ke Malaysia dan bagi anugerah Ma'al Hijrah, tokoh Ma'al Hijrah. Dia antara yang orang agak serius dalam dunia Islam cakap pasal rahmat sekalian Allah. Kalau di Mesir kita akan jumpa ada orang nama Syekh Osama Al-Azhari cakap benda yang sama lah. Kita kena terima satu hakikat di Malaysia, suka ataupun tidak. Saya sebagai orang parti keadilan, tapi saya terpaksa mengiktiraf Dr. Mujahid daripada Parti Amanah adalah orang yang telah mengangkat wacana ini dan jadikan sebagai tema besar dalam Parti Amanah di awal penubuhan. Dan memang Dr. Mujahid tu antara orang yang kita boleh guna kalimah jihad kot. Dia berjihad betul-betul untuk mengangkat tema tu sebagai dasar negara lah. Itulah kurang lebih. Tapi sejauh mana Ustaz melihat gagasan Rahmatan lil Alamin yang kita lihat sebelum ini berjaya mengangkat Malaysia sebagai sebuah negara yang penuh dengan rahmah, termasuk bukan Islam dan sebagainya, sehingga konsep itu diangkat semula ketika kerajaan Madani ini. Jawapan ringkas daripada Ustaz di situ. Ya, saya rasa kalau kita nak sebut segi kejayaan, kalau kita letak peratusan, berjaya memang berjaya lah. Tapi kita kena terima hakikat dia adalah permulaan. Dia agak baru Yalah, kalau kita tengok dalam 22 bulan itu pun, sebenarnya Dr. Mujahid nak angkat wacana rahmat sekalian alam sebagai polisi negara pun agak susah, sebab peringkat awal Tun Dr. Mahathir tak nak terima sebenarnya. Dia bukan nak terima konsep tu. Bahkan itu saya guna perkataan jihad Dr. Mujahid itu. Padahal dengan nama dia Mujahid lah, orang berjihad kan. Jadi Dr. Mujahid tu dia amat serius lah nak angkat wacana, dan saya rasa memang penting dan agak relevan, sebab kalau kita ingat balik di awal kita ambil kerajaan pasca PRU 14 hari tu, kita ada polemik besar tau dalam isu Melayu, Cina, India. Lepas tu betul sentimen yang dibangkitkan oleh kawan-kawan kita daripada parti PAS terutamanya sekali, yang agak menampilkan pemusuhan dengan orang Cina itu, terutama Cina yang rata-rata tidak beragama Islam itu, nampak macam ada pemusuhan gitu. Walhal kadang-kadang tak perlu kita nak bermusuh pun, kita boleh duduk sama-sama, bincang sama-sama. Jadi macam mana nak atasi benda macam tu? Makanya saya nampak
Dr. Mujahid ni telah mengangkat satu wacana yang agak relevan, namanya rahmat sekalian alam. Jadi dia sesuai lah kalau kita pergi daripada sudut dari sudut akademiknya, sudut agamanya memang cukup relevan. Cuma sedih lah sebab bila kita buat wacana rahmat sekalian alam, PAS ni dengan kawan-kawan dia, contoh macam Isma dan kawan-kawan yang lain, diorang ni agak apa ya, diorang ni ialah apabila dia benci, makanya tindakan mereka pun adalah menjurus kepada kebencian. Maka di situ tu mereka telah menuduh Dr. Mujahid ini sebagai liberal, sebagai plural, melakukan fitnah. Kononnya tabung haji itu telah dijual pada China kan. Bahkan Dr. Mujahid menang saman kan. Jadi maksudnya di situ kan nampak macam mana ini masalah besar tau. Orang Islam sendiri itu apabila dia orang berinteraksi sesuatu perkara itu semua dengan label politik. Sedangkan yang ini mungkin ikhlas dalam tujuan dakwahnya untuk membentuk masyarakat yang baik segi kenegaraan. Tapi sebab satu pihak itu semua nak berpolitik demi kekuasaan, tak nampak di sebaik kebaikan, akhir sekali benda tu telah diburukkan. Tapi walau bagaimanapun pada dasarnya memang bagus. Dr. Mujahid dia telah, walaupun 22 bulan tu kita nampak macam tak nampak je kan. Tetapi bila kita mari pasca Anwar Ibrahim sebagai kerajaan jadi Perdana Menteri, dia macam orang pun dah belajar. Hatta daripada pihak pun dia pergi serang pun orang tak apa nak sambut dah. Sebab apa? Sebab pengalaman kau dah serang tu pun rupa-rupanya kau serang benda yang tak betul. Kali ni bila orang serang kita, orang yang dulu menyokong pun tak menyokong dia orang, menyokong kini. Dia kata macam bagus pula kan. Jadi saya rasa pada kalau kita letak peratusan tu, kita 100% tak boleh sebab dia baru kan. Anwar Ibrahim pun beberapa bulan baru jadi menteri kan. Betul. Jadi maksudnya kita letak peratusan tu dalam 20-30% dah pergi jauh dah. Itu pada saya pada permulaan itu agak bagus dah sebenarnya sebab kita baru kita dah boleh pergi sampai 20 hingga 30% kejayaan konsep rahmat kerana dia cukup dekat dengan faktor kemiskinan, faktor dengan orang-orang yang lapar. Itu saya punya pandangan. Baik. Bercakap dengan istilah rahmah dan juga sekarang ini kita dihidangkan dengan istilah madani pula Ustaz. Apa yang Ustaz ingin katakan kepada mereka yang mempersoalkan tentang istilah-istilah yang kononnya ditunggang oleh kerajaan perpaduan pada hari ini untuk menarik minat Melayu Islam terutamanya. Ramai juga di antara mereka yang mula bertanya apa maksud madani itu. Malah ada di antara yang orang Islam sendiri pun tidak faham apa maksud madani. Adakah di sini menunjukkan bahawa penerangan kita, sistem penerangan kita sangat lemah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat atau bagaimana Ustaz? Ya, okey. Saya rasa ada besar juga beberapa wacana berkenaan dengan madani ini. Okey, mungkin pertamanya kita kena sebut madani ini bukan benda baru. Madani ini dah lama dan Anwar Ibrahim bercakap berkenaan madani ini pada awal-awal 70-an lagi sebenarnya. 70-an tu dah bercakap dah pasal madani dan saya ni barulah, saya ni umur pun buat dalam 40, jadi bermaksud masa Anwar Ibrahim cakap pasal madani itu saya belum dilahirkan lagi. Tapi saya tahu itu hasil pada pembacaan dan saya tengok macam contoh Profesor Dr. Osman Bakar dia ada menulis tentang madani. Dan rupa-rupanya bila kita tengok dalam wacana-wacana tu Anwar Ibrahim dah cakap pada era dia Abim lagi berkenaan dengan madani. Dan rupa-rupanya dia tidak pure Anwar Ibrahim juga. Sebenarnya Anwar Ibrahim pun terpengaruh dengan beberapa wacana-wacana yang lain. Antaranya adalah wacana yang pernah diangkat oleh Bapak Nasir Indonesia. Kita tahu Indonesia ni dia ada seorang bekas presiden negara dia walaupun sekejap, Bapak Nasir. Orang yang terlibat dalam Dewan Dakwah di Indonesia kan. Yang mana dia telah mengangkat tentang wacana berkenaan dengan madani juga pada peringkat awal walaupun tak sempat untuk di-apply dalam masyarakat Indonesia kerana faktor politik di sana pula lah. Tapi Anwar Ibrahim dah angkat dekat sini pula dan kita tahulah agak lama juga nak boleh sampai apa yang kita boleh terima pada hari ni lah sampai Anwar Ibrahim boleh jadi sebagai polisi negara kan. Betul. 50 tahun dah kan. Betul. Boleh nak angkat tu kan. Jadi kalau kita nak pergi dari sudut wacana akademiknya, apakah itu adalah idea sama seperti mana Islam Hadari? Jawabnya tidak. Tak boleh nak kata sama macam Islam Hadari, keluarga Malaysia, Wan Malaysia, tak boleh sama. Sebab Wan Malaysia ni Najib naik, okey orang Malaysia kan. Kalau yang Ismail Sabri, keluarga Malaysia naik. Sebelum tu tak pernah cakap pun. Tapi yang dikatakan madani ni Anwar Ibrahim dah cakap di awal dia terlibat dengan Abim dan dia pun belum terlibat politik secara langsung lagi pada masa tu. Secara tak langsung secara langsung tu tak lagi kan.
Baik. Jadi kita Betul. nampak, jadi segi wacana Madani ni dia bukan macam Islam Hadari. Kita tak boleh samakan lah. Itu mungkin yang pertama. Yang kalau kita nak bangkitkan tentang Madani yang diangkat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika dia menjadi Perdana Menteri. Okey. Yang kedua, bila kita sebut pasal Madani, dalam realiti pada hari ni, saya percaya ramai orang tak faham. Saya percaya. Kan? Dan saya percaya juga kalau kita tanya pada menteri-menteri itu pun belum tentu lagi menteri itu faham. Bahkan hatta daripada menteri yang satu parti dengan Anwar Ibrahim sekalipun. Contoh kalau saya percayalah kalau tanya Fahmi Fadzil sebagai Menteri Komunikasi, apa itu Madani? Saya rasa dia tak tahu. Tetapi berbezalah kalau orang macam Datuk Saifuddin Nasution, Datuk Seri Nasution, dia ada knowledge, dia kuat membaca dalam tradisi Islam. Bahkan saya selalu usrah dengan dia lah kan? Jadi saya tahulah tahap pemahaman dia terhadap satu benda. Saya percaya kalau orang macam Datuk Seri Saifuddin Nasution dia faham. Tapi kalau orang macam Fahmi Fadzil, saya rasa saya tak faham. Saya percaya dia tak faham kan apa yang disebut sebagai Madani. Apatah lagi yang lain lah kan. Kawan-kawan daripada DAP tu saya rasa tak tahu tu kan. Jadi mungkin kita boleh kata itu kritikan saya lah terhadap pihak kerajaan. Saya rasa kerajaan Madani kena ada sikap terhadap idea bagi Madani itu, iaitu dia tak akan bermasalah dengan kritikan sebab membina tamadun sifatnya begitu kan. Jadi kritikan saya terhadap kerajaan pada hari ini apabila mereka mengangkat wacana-wacana tentang Madani tapi mereka telah gagal mempopularkan kerana mereka tidak meletakkan orang yang layak untuk cakap tentang benda macam ni. Saya nampak macam itulah. Gagal memposisikan orang pada tempat dia Jadi bila gagal memposisikan orang pada tempatnya akhir sekali ni, maka apa yang saya jawab tadi lah, iaitu mungkin menteri sendiri pun tak faham. Apatah lagi rakyat kat bawah kan. Kalau ada faham tu mungkin 2-3 orang faham lah terhadap wacana-wacana yang dilibatkan pada Madani. Mungkin itulah jawapan saya. Baik, Ustaz, daripada apa yang Ustaz katakan itu, tertarik saya ingin bertanya kepada Ustaz. Kalau ikutkan merupakan Parti Keadilan Rakyat PKR ini merupakan di antara parti komponen yang bersama bergabung membentuk kerajaan dalam Pakatan Harapan dan sekaligus merupakan di antara yang bergabung membentuk kerajaan perpaduan yang ada pada hal ini. Tetapi ada juga dakwaan yang mengatakan bahawa PKR ini dianggap sebagai agak kurang usahanya untuk mengangkat Islam, program-program yang dilakukan. Itu adalah dakwaan daripada mereka. Apa yang Ustaz ingin jawab tentang apa yang dikatakan tidak cukup hanya sekadar mengadakan kelas di pejabat Perdana Menteri dan sebagainya di rumah Perdana Menteri. Itu dakwaan mereka. Apa yang ingin Ustaz katakan di sini? Ya, sebenarnya kalau itu dibangkitkan oleh pihak Next Step, dan sebenarnya saya dah cakap lama dah benda tu kan. Sebenarnya kalau kita nak kata semangat Islam dalam Parti Keadilan, kita kena, kalau kata tak ada, tak betul lah. Sebenarnya ada. Dalam Parti Keadilan ni dia ada tokoh-tokoh agama sebenarnya Bahkan orang seperti Anwar Ibrahim, Wan Azizah atau anak dia Nurul Izzah itu sendiri, mereka ni sebenarnya pengamal agama yang agak kuat. Tetapi mungkin mereka ni tak seperti lah mana orang-orang PAS yang perlu pakai jubah serban lah, pakai tabu kan. Islam ni nak tunjuk ke orang kan. Sebab tapi kalau orang yang mengenali mereka ni daripada dekat, kita akan tahu mereka ni walaupun berpakaiannya tidak dilihat seperti golongan Islamism, tapi pengamalan agama, cakna terhadap agama, pengamalan diri itu mengambil kira halal dan haram yang diajar oleh agama tu agak kuat sebenarnya macam kata Anwar Ibrahim, Wan Azizah dan juga anak dia Nurul Izzah tu sendiri. Saya secara peribadi ada hubungan baik dengan keluarga Anwar Ibrahim ni, saya nampak benda macam itulah. Jadi kalau orang kata tak kuat Islamnya, tak betul sebenarnya korang cakap ni atas persepsi bukan pada realiti lah Okey, itu yang pertama lah. Cuma kalau orang pergi pada agenda parti pula, okey, agenda parti ni kata tidak ada agama pun tak bertepat, sebab dalam Parti Keadilan ni ada BIPA, Biro Pemantapan Agama Parti Keadilan. Dan dinominasi oleh kawan-kawan daripada ABIM lah kawan-kawan ABIM telah mendominasi dalam BIPA. Dan banyak hal-hal agama ni seperti mana seakan-akan Anwar Ibrahim ni nak sab pada orang-orang daripada ABIM. Jadi sebab itulah kalau kita tengok bila tajuk agama pun nampak orang ABIM cakap daripada pihak Parti Keadilan. Bahkan dalam pembentukan kerajaan hari ni pun bila ada institusi Islam yang disab pada keadilan, memang penjawatan-penjawatan itu diberikan pada orang-orang ABIM banyak. Sama ada dalam Yadimnya, Yapimnya, hatta TV Al-Hijrah tu pun dilantik melalui sesuatu daripada golongan ABIM. Jadi daripada jalur ABIM tu, jadi kita nampak keadilan ni sebenarnya dalam hal agama ni banyak je sab
pada orang-orang Abim apatah lagi Anwar Ibrahim daripada Lubuk Abim pada peringkat awal kan. Bahkan dia pun adalah dikatakan sebagai rojokan Abim sampai hari ni lah. Jadi kita nak kata keadilan itu kurang Islamnya tak tepat, kerana kalau kita kata tak ada, kurang, macam mana ada orang Abim yang menguasai institusi Islam, yang mana institusi Islam Abim itu daripada entiti Anwar Ibrahim, mewakili parti keadilan. Cuma kalau kita nak pergi go akan datang, sebenarnya keadilan belajar banyak benda lah. Pasca Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ni, banyak benda yang keadilan belajar daripada kesilapan yang lalu lah. Sebab saya rasa benda ni agak kurang daripada pihak parti keadilan. Parti Amanah pun kita nak kata kuat sangat pun tak juga. Tapi kalau dikatakan agama antara parti keadilan dan Amanah, saya rasa Amanah lebih jauh sikit lah berbanding dengan keadilan. Saya sebut atas wacana program Islam sebab saya sendiri orang parti keadilan. Saya boleh dikatakan seminggu tu mesti saya ada program dengan orang kawan-kawan parti Amanah. Mesti ada program agama. Tapi keadilan tu kadang-kadang sebulan sekali pun belum tentu lagi ada program agama dengan kawan-kawan parti keadilan. Jadi situ saya boleh simpulkan parti keadilan memang ada program agama, tapi kalau dibandingkan dengan Amanah lagi banyak lah nak compare dengan parti keadilan. Saya cakap ni jujur lah ni orang keadilan nak marah kau, orang Amanah nak iktiraf apa tu dia orang punya pasal. Tapi saya cerita idealiti yang berlaku. Makanya apabila kita tengok pasca PRU yang ke-15, makanya keadilan mula belajar. Dia kata kita ni sebenarnya kena serius juga dalam hal-hal yang melibatkan kepada Islam. Makanya keadilan pun dah ada rancang lah beberapa program-program untuk mengangkat wacana-wacana Islam dan mereka libatkan saya lah secara langsung. Antaranya mungkin dalam 7 hari bulan ni yang terdekat ni kita akan buat kelas pengajian Sahih Al-Bukhari. Saya sendiri akan mengajar hari Ahad. Lepas tu hari Jumaat tu pula, 2 hari sebelum tu pula kita akan ada pula kelas pengajian tafsir Al-Quran, tafsir surah Al-Kahfi. Saya sendiri akan mengajar. Dan saya dah banyak berhubung beberapa ustaz dan ramai ustaz kata kami akan komitmen boleh nak bantu parti keadilan untuk kita mewujudkan wacana-wacana Islam. Jadi kita kena belajar daripada kesilapan. Dan itulah sifat beriman. Orang beriman ni dia tak boleh kata dia tak pernah buat silap. Orang beriman ni kalau dia silap, dia kena mengaku yang dia silap dan dia cuba nak atasi kesilapan, dia akan buat benda yang barulah. Itulah sifat orang beriman. Baik, masa ada 8 minit lagi Ustaz. Kalau kita tertarik dengan apa yang Ustaz katakan sebagai belajar daripada kesilapan, sejauh mana Ustaz melihat, ini soalan terakhir daripada saya lah, anggaplah soalan terakhir daripada saya, sejauh mana Ustaz melihat kesediaan kerajaan yang menggunakan yang mewujudkan gagasan rahmah dan juga madani ini untuk menghadapi yang dikatakan sebagai konspirasi yang sedang berlaku untuk menjatuhkan kerajaan pada ketika ini, tidak boleh dianggap remeh, itu pasti. Okey, khabar-khabar angin itu juga boleh menjadi kebenaran dan sebagainya. Jangan sekali-kali dia anggap ia hanya sebagai satu berita di angin lalu, tidak wajar. Sejauh mana Ustaz melihat kesungguhan kita pada ketika ini dalam menggunakan gagasan rahmah dan juga madani ini untuk menangkis dakwah-dakwah sebegini, kerana pengalaman kita langkah Sheraton 22 bulan itu sangat memerikan untuk rakyat. Komen ke akhir daripada Ustaz. Ya, saya rasa kalau sebut belajar daripada kesilapan 22 bulan hari itu, kalau saya letak peratusan sebenarnya kurang belajar. Saya rasa macam kerajaan, saya cakap jujur je lah. Baik, silakan Ustaz. Saya rasa kalau kita jujur itu lebih baik lah untuk kebaikan kita juga kan. Betul. Saya berpandangan, apa yang saya tengok, kerajaan perpaduan pada hari ini agak kurang belajar daripada apa yang telah berlaku pada 22 bulan yang lalu lah. Terutama adalah apabila kita, macam saya cakap awal tadi, penjawatan orang yang kita lantik untuk memegang tempat-tempat strategik kerajaan negara dalam kerajaan ini seperti tidak sistematik. Yang keduanya bukan pada orang yang layak. Baik. Maka di situ tu menyebabkan macam kita bangkitkan tadi, madani yang begitu besar, yang begitu lama pun rakyat susah nak faham kan. Tapi kalau kita letak orang yang layak sebagai contoh, saya rasa okey. Kan? Sebenarnya bila kita sebut layak tak layak, problem yang sama juga pernah berlaku pada 22 bulan yang itu. Kalau orang tanya, kenapa media kita lemah pada 22 bulan? Yes. Kita jawab, sebab orang yang layak duduk tempat guaman, kita pergi letak tempat komunikasi. Itu silap sebenarnya. Ya. Kan? Rupa-rupanya mengulangi pada kali ni. Letak orang yang kita rasa macam okey, yang pernah berlakon, pernah jadi artis. Rupa-rupa dia pun macam tak faham tentang konsep media, macam mana kita nak berlawan dengan
naratif dia bangkitkan oleh pihak musuh macam tu lah. Cuma mungkin kita boleh kata kali ni ada satu kekuatan sikit untuk kita nak counter itu apabila orang yang nama Anwar Ibrahim ni dia begitu rajin. Begitu tak tahulah macam mana motivasi diri dia begitu kuat. Kadang-kadang dalam masa sehari tu dua negara tu benda biasa. Dia boleh kadang-kadang sampai tu boleh program tu tak berhenti kan. Jadi dia punya kekuatan itu, jadi aura dia tu pula menyebabkan dia telah menyebabkan kelemahan daripada pihak kita tu macam menurun sedikit. Tapi kalau lah watak Anwar Ibrahim tu aura dia tak ada, saya rasa makin teruk dah kita ni. Satu pandangan kita kan. Tapi kita tu tampang aura Anwar Ibrahim lah. Sebab tu saya sendiri pernah menulis dalam Facebook, saya pernah menyatakan bahawasanya kalau kita menang dalam PRN baru-baru ni itu anugerah daripada Allah, kurang daripada aura Anwar Ibrahim. Tapi kalau kita kalah, kita kena terima satu hakikat benar apa yang Nabi Muhammad SAW kata, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Apabila kamu lantik orang yang bukan berkelayakan untuk pegang satu jawatan, tunggulah kebinasaannya. Jadi benda tu Nabi dah sebut. Jadi kalau orang kata belajar ataupun tidak, kalau kita sebut belajar, sangat terlalu sikit yang kita belajar daripada kesalahan lepas. Tapi yang paling banyaknya kita dah lupa diri. Saya jujur cakap lah, saya nampak Menteri dia macam lupa diri. Dia tak sedar bahaya yang sedang mendatang. Kan? Cuma kita mujurnya pada pasca masa PN merintah hari tu banyak kelemahan dia orang. Jadi itu memudahkan kepada orang kita nak jawab. Tapi kalau kita sekarang ni macam 22 bulan saya seteruk. Saya rasa lah. Kan? Jadi orang dah belajar lepas daripada 20 bulan, rupanya PN ni lagi teruk rupa-rupanya. Makanya bila mereka serang kita, kita ada modal untuk nak serang dia orang balik. Kau cakap dia pandai, dulu kau merintah macam apa je kau kan. Jadi itu yang boleh membantu untuk kita okey dalam pasca ni. Saya nampak macam itulah kurang lebih. Adakah Ustaz ingin mengatakan bahawa kepada para pemimpin, mereka yang berada di sekeliling Anwar Ibrahim, kalau boleh berhentilah daripada terus bergantung kepada aura susuk tubuh yang bernama Anwar Ibrahim ini untuk kita sama-sama membina negara, atau apa yang Ustaz katakan terakhir? Ya. Yang pertamanya kalau orang tanya saya berpandangan orang-orang yang duduk keliling Anwar Ibrahim ni janganlah syok sendiri dengan aura Anwar Ibrahim tu. Baik. Anwar Ibrahim tu memang ada aura, tetapi aura itu jangka masa yang tak lama mungkin akan hilang. Kita kena ingat, sifat bagi aura ni dia macam eye gas tu. Eye gas tu kita buka dia berbuah, lepas tu tak ada pun kan. Tengih air tu kan. Jadi kita nak sebutnya aura ni sifat dia macam eye gas. Jadi dia sekejap. Kalau saya percaya, kalau orang tanya saya percaya dalam jangka 2 tahun saja kalau ini yang berlaku, aura Anwar Ibrahim akan habis dalam jangka 2 tahun. Saya letak 2 tahun lah. Saya letak lah. Jadi saya tak kata tesis. Saya punya hipotesis. Kan? Saya letak sebab saya punya kiraan bila saya tengok situasi macam ni, 2 tahun je. Kan? Sebab sekuat mana Anwar Ibrahim nak pergi ziarah masjid-masjid kat seluruh Malaysia ni. Betul. Takkan tiap minggu masuk masjid. Dan kalau dia buat tiap minggu pun dalam jangka 2 tahun dah habis masjid dah dia pergi. Jadi sebab itu dia tak cukup sekadar aura, dia mesti ada pasukan. Pasukan yang bukan semata-mata ada pasukan yang boleh buat. Sebab saya nampak pasukan tu dah ada tapi tak boleh buat. Sebab itu saya sendiri pernah menulis dalam Facebook dalam hampir 2 minggu lepas. Mungkin perlu ada rombakan kabinet itu sendiri sebenarnya. Dan tidak salah ia berlaku. Kalau contoh kita tengok keputusan PRN bagus untuk keadaan perpaduan pada kali ini, okey lah. Tapi kalau tak bagus, takkan kita nak biar dengan lemahnya begitu sehingga memberi implikasi kita kalah PRN. Maksudnya Allah ini Ibrahim itu rupa-rupanya tak adalah kuat mana untuk kita nak ambil beberapa negeri-negeri tertentu sebagai contoh. Maka pada saya merombakan kabinet itu adalah perlu ubah balik. Sebab kita dah letak orang yang tak mampu nak buat kerja. Jadi kita kena lantik orang yang mampu buat kerja. Kita sebagai rakyat, umpama CEO, umpama orang yang mempunyai satu syarikat, kita nak lantik CEO tu pastikan CEO yang boleh memajukan syarikat kita. Betul. Jadi kita sebagai rakyat ni sebagai tuan kepada satu syarikat. Makanya bila menteri-menteri itu gagal, kita kena tukar CEO. Menteri ni macam CEO lah. Kalau tak nanti syarikat kita akan bankrupt, kita akan susah. Jadi kita sayang kerajaan perpaduan, kita sayang Anwar Ibrahim, kita sayang idea-idea yang bernas, Madani sebagai contoh. Tapi sedih kadang-kadang bila letak orang yang tak mampu buat kerja ni menyebabkan kita jadi tak mampu nak pergi jauh. Kita nak lebih jauh. Itu kita punya agenda lah.
Itu pandangan Baik, saya. terima kasih. Baik. Terima kasih, kami sangat menghargai pandangan yang diberikan oleh Ustaz. Terima kasih Ustaz kerana sudah bersama dengan kita untuk berani jawab pada malam ini. Ada rezeki insya-Allah kita jumpa lagi, insya-Allah terus berbakti kepada agama, bangsa dan negara Ustaz. Kami doakan Ustaz sentiasa dalam keadaan sihat seadanya insya-Allah dan terus berjuang untuk rakyat. Baik, itu dia para penonton bersama Wan Hussein, Ustaz Wan Hussein yang merupakan ahli PKR dan juga pendakwah bebas pada malam ini dalam edisi Berani Jawab untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Bye.